Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ayuni binti Muhammad Azmi, nama matrik 284962. Saya memilih Skinner's Operant Conditioning Experiment 1948 berkaitan dengan kajian yang dijalankan ke atas tikus. Bruce Frederick Skinner atau dikenali dengan nama panggilan beliau iaitu B.F. Skinner dilahirkan pada 20 Mac 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau merupakan anak sulung daripada dua orang adik-beradik. Beliau memperolehi ijazah pertama dalam bidang English dan meneruskan lagi pengajiannya dalam bidang psikologi di University Harvard. Beliau berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1931. Beliau juga merupakan salah seorang profesor psikologi di University Harvard pada tahun 1958 hingga 1974. Beliau meninggal dunia disebabkan oleh leukemia pada 18 Ogos 1990 di Cambridge. B.F. Skinner merupakan seorang ahli psikologi Amerika yang terkenal dengan teori behaviorism. Selain itu, beliau juga merupakan pelopor kepada teori pelaziman operant atau operant conditioning. Pada akhir 1930-an, B.F. Skinner telah mengembangkan idea Watson berkaitan dengan teori pelaziman operant. Seperti mana yang kita tahu, operant conditioning merupakan satu pembelajaran yang berlaku melalui ganjaran dan hukuman sebagai tindak balas kepada tingkah laku tertentu. Justru Skinner juga percaya bahawa tingkah laku seseorang itu didorong oleh akibat yang diperoleh, iaitu peneguhan dan hukuman. Idea beliau mengenai pembelajaran hasil daripada akibat adalah berdasarkan teori law of effects yang diperkenalkan oleh Edward Lee Thorndike. Operant ditarifkan sebagai tindak balas ke atas sesuatu. Apabila organisme itu menghasilkan suatu gerak balas, ini bermakna organisme itu telah bertindak ke atas persekitarannya. Menurut Skinner, pelaziman operant terdiri daripada dua konsep utama, iaitu peneguhan atau reinforcement dan juga denda, iaitu punishment. Peneguhan pula dibahagikan kepada dua, iaitu peneguhan positif dan juga negatif. Di dalam pelaziman operant, positif dan negatif tidak bermaksud baik atau buruk. Sebaliknya, positif bermaksud menambah sesuatu, manakala negatif pula mengambil sesuatu. Tambahan itu, peneguhan ialah meningkatkan tingkah laku dan hukuman bermaksud mengurangkan sesuatu. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang eksperimen pelaziman operant 1948 yang dijalankan ke atas tikus. Skinner menggunakan kotak khas yang dikenali sebagai kotak Skinner untuk menjalankan eksperimennya ke atas tikus. Langkah pertama yang dilakukan oleh Skinner ialah dia meletakkan seekor tikus ke dalam kotak Skinner. Pada mulanya, tikus itu tidak aktif di dalam kotak, namun lama kelamaan, tikus itu mula meneroka kotak itu. Kemudian, tikus itu menemui tuil dan tidak sengaja menekan tuil tersebut. Apabila tuil tersebut ditekan, secara automatik makanan akan dilepaskan ke dalam kotak. Selepas tikus itu makan, ia mula meneroka kotak itu semula. Selang beberapa minit kemudian, tikus tersebut menekan tuil itu sekali lagi dan makanan itu jatuh ke dalam kotak. Situasi ini berterusan untuk kali ketiga, keempat dan kelima. Apabila tikus itu berasa lapar, dia akan segera menekan tuil itu sebaik sahaja dia diletakkan dalam kotak tersebut. Apa yang boleh dilihat daripada eksperimen ini ialah tindakan menekan tuil adalah tindak balas atau tingkah laku operant dan makanan yang dilepaskan ke dalam kotak ialah ganjaran. Teori pelaziman operant ini digunakan untuk membantu klien mengubah tingkah laku yang tidak diingini. Misalnya menerapkan konsep behaviorism untuk membantu pesakit yang menghidapi Obsessive Compulsive Disorder, iaitu OCD. Pelaziman operant ialah alat yang sangat membantu dalam merawat OCD. OCD adalah gangguan mental yang mendorong seseorang pesakit itu untuk melakukan sesuatu tindakan secara berulang. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kecemasan dalam fikirannya. Persoalannya, bagaimanakah teori pelaziman operant boleh membantu pesakit OCD? Berbalik kepada eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, iaitu kotak Skinner, di mana eksperimen ini memperlihatkan tingkah laku haiwan dan bagaimana cara mereka bertindak balas terhadap persekitaran mereka. Misalnya, situasi di mana seseorang individu itu pernah terlibat dengan kebakaran di rumahnya akibat daripada kecuaian individu itu sendiri yang terlupa untuk menutup suis setrika selepas digunakan.
Peristiwa ini boleh menyebabkan seseorang individu itu mengalami kebimbangan yang teruk untuk meninggalkan rumah serta berulang kali memeriksa semua suis elektrik sebelum meninggalkan rumah. Tindakan memeriksa suis membantu individu itu berasa lega dan kurang cemas. Perasaan bimbang yang dilepaskan adalah pengukuhan yang positif sehingga individu itu mula melakukan tabiat tersebut secara berulang kali sehingga menjadi satu paksaan. Apabila seseorang individu itu terlibat dalam tingkah laku kompulsif, mereka akan diberi ganjaran dengan pengurangan tekanan. Tingkah laku yang diingini melalui sistem ganjaran dan penghapusan tingkah laku yang tidak diingini melalui hukuman yang disasarkan mampu membawa perubahan tingkah laku positif dari semasa ke semasa. Antara kepentingan eksperimen pelaziman operan dalam memahami tingkah laku individu dan masyarakat pada hari ini ialah dapat menangani tingkah laku yang bermasalah. Misalnya situasi di sekolah apabila seseorang pelajar telah membuli rakan sekelasnya dan sebagai denda bila diminta untuk berdiri sepanjang kelas dijalankan serta tidak membenarkan rakannya yang lain untuk berborak dengannya. Situasi ini menggunakan hukuman positif di mana kanak-kanak tidak akan membuli lagi rakan sekelasnya pada masa akan datang. Kepentingan yang lain ialah melalui peneguhan negatif mampu mempositifkan sesuatu tingkah laku. Sebagai contoh, kanak-kanak yang telah dipukul oleh bapanya kerana gagal di dalam ujian akan belajar dan berusaha bersungguh-sungguh membuat latihan dengan harapan mereka akan lulus dengan cemerlang di dalam ujian yang akan datang. Justru teori pelaziman operan juga amat membantu terutamanya dalam kalangan ibu bapa semasa membesarkan anak-anak dalam mengajar mereka. Kesedaran tentang cara mengawal tingkah laku anak-anak dapat dipupuk di dalam diri ibu bapa dengan adanya eksperimen pelaziman operan sebagai rujukan. Namun begitu, terdapat implikasi daripada eksperimen pelaziman operan. Antaranya ialah apabila seseorang itu dihukum, dia mungkin akan mengulangi tingkah laku itu semula kerana pelaziman operan ini tidak berfungsi untuk semua orang. Setiap individu itu adalah berbeza dari segi pemikiran, tingkah laku dan sebagainya. Tidak hairanlah eksperimen ini tidak berhasil apabila dijalankan kepada individu yang keras kepala kerana teori ini dikatakan kurang memotivasikan seseorang individu terutamanya dalam kalangan pelajar. Seterusnya, implikasi lain ialah seseorang individu itu mungkin berpura-pura bahawa dia telah berubah atau berhenti daripada melakukan tingkah laku atau sebab hukuman maupun ganjaran. Setelah ganjaran diperoleh, mereka akan kembali kepada tingkah laku yang asal.